Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Okey, kita akan sambung berkenaan dengan device berkenaan dengan device untuk open system ni. Okey. Contohnya adalah seperti yang pertama adalah nozzle dan juga diffuser. Nozzle ni di mana digunakan nozzle? Nozzle ni biasanya dalam sebelum tu kita nak cerita sikit komponen dalam steam power plant ni. Power plant dia ada apa? Turbine, ada compressor, heat exchanger dan juga pump. Tapi sebelum tu awak kena tahu juga apa benda dia turbine, compressor, heat exchanger dan juga pump. Okey, topik yang kita nak study ni adalah berkenaan nozzle dan juga diffuser. Simbol nozzle adalah seperti ni. Ini nozzle. Okey, yang ni adalah diffuser. Apa perbezaan dia antara nozzle dan juga diffuser? Okey, dia punya outlet dia kalau untuk nozzle lebih kecil. Dia punya area dia ni A2. Yang ni adalah A1. So kalau untuk nozzle A1 lebih besar daripada A2. Ni nozzle. Kalau diffuser A1 dia lebih kecil daripada A2. Contoh macam mana kat diffuser? Dekat aircon. Ni ada ducting. Ni ada ducting. Dan ini ada diffuser kalau dekat ceiling lah. Biasa awak nampak. Nozzle pula, ni seperti ni yang biasa awak guna lah. Isi minyak dalam kereta. Ini adalah satu contoh nozzle. Dan juga pancuran pipe air ni. Untuk sembur tanaman dan sebagainya. Untuk analisis nozzle dan juga diffuser ni adalah sama. Dan sebelum tu lagi satu halaju nozzle outlet lebih besar daripada halaju inlet. Kalau diffuser terbalik, halaju keluar dia lebih kecil daripada halaju masukan dia, inlet dia. Ni kena ingat. Biasanya dalam ujian ataupun final dia tulis nyatakan apa perbezaan antara nozzle dan juga diffuser. Okey, awak boleh terangkan sedikit apa tu nozzle dan juga diffuser dan juga sertakan gambar rajah. Okey, untuk analisis nozzle dan juga diffuser sama saja. Ini persamaan ini kena tulis. Kena tulis, rumus ni kena ingat. Energy in tolak dengan energy out bersama dengan increment of energy system. Dan kalau E dot tolak dengan E dot out, ni in out sama dengan division of energy system divided by masa. Jadi ini kalau untuk first law of thermodynamic, sebab ni dia punya kinetic energy sama dengan menghampiri zero, begitu juga dengan potential energy menghampiri zero. So untuk selesaikan ni apabila zero, maksudnya energy in sama dengan energy out. E dot in sama dengan E dot out, ataupun E in equal by E out. So persamaan ini kita pecahkan balik menjadi begini. Pecahkan. Dan kena ingat, ini kena ingat, ini in, ini out. Satu adalah in, dua adalah out. Kena ingat, don't forget, jangan lupa. Jangan lupa ni. Dan M1 theta 1. Theta 1 apa dia? Ingat, H campur dengan V kuasa 2 per 2 V1 campur dengan G Z. G1 Z1. Kena ingat, begitu juga dengan 2. Okey, lepas tu biasanya kalau dalam nozzle ataupun diffuser, dia punya ini adalah potential energy. Heat dia adalah menghampiri zero dan work juga menghampiri zero. So daripada persamaan ni tadi, persamaan ni kena kita ingat, kita arrangekan balik. So ataupun kita mudahkan ini 0 0 0 0, yang tinggal adalah yang ini. Tengok ni. Jadi mesh pun sama untuk steady flow. M1 sama dengan M2 sama dengan M. So yang tinggal adalah ini, M kurungan theta 2 tolak dengan theta 1. Okey, so mesh ni sama. Ini pun 0. Kita boleh buang.
So, yang tinggal theta 1 sama dengan theta 2. Okey, kemudian theta pun kita tahu rumusnya apa. Saya pun dah terangkan tadi. Okey. Theta sama dengan H campur dengan velocity kuasa 2 bagi dengan 2 campur dengan GZ. Ingat, masa kalau steady flow, potential energy menghampiri 0. So, dia potong-potong, yang tinggal adalah persamaan yang ni. Okey. Kemudian kita tengok unit. Unit dia macam mana? Entalpi kita dah tahu H kecil ni. Kalau H besar adalah kilojoule. Kalau H kecil adalah kilojoule per kilogram. So, unit ni tak ada masalah. Yang masalahnya sekarang ni. Biasanya dalam nozzle mesti beri velocity. Kalau tak ada velocity ataupun tak ada velocity out, itu bukan nozzle dan juga diffuser. So, unit ni meter square per second square. So, harus diingat 1 kilojoule per kilogram bersama dengan 1000 meter square per second square. Kita tukarkan meter square ni kepada kilojoule per kilogram. Bila kita nak selesaikan ni, 2 jangan biasanya pelajar ni akan terlupa nombor 2 ni. Okey, tadi oleh kerana dia ni 2, jadi ditukarkan menjadi apa? 2000. Macam mana boleh dapat 2000 ni daripada 2? Okey. Meter square per second square. Okey. 1000 meter square per second square bersama dengan 1 kilojoule per kilogram. So, 1 meter square per second square bersama dengan 1 per 1000 kilojoule per kilogram. Itu yang 1000 ni kali dengan 2 ni tadi. Menjadi persamaan dia adalah ni 2000. 2000. Ataupun dipermudahkannya H2 yang tinggal ni tinggal sama dengan V2 1 tolak dengan V2 per 2000 kilojoule per kilogram. Harus diingat. Dia kena faham. Ingat, untuk nozzle ataupun diffuser, dia punya KE dan juga PE menghampiri 0. Q dia pun menghampiri 0, work pun menghampiri 0. Okey, ini contoh daripada buku exercise 5 hingga 30. 530. Ni adalah satu nozzle. So, steam masuk dalam sini. Steam masuk dengan nozzle pada suhu 400 degree Celsius dan juga pressure dia 800 kilopascal dan juga velocity dia ni, velocity 10 meter per saat, dan dia outlet dia adalah pada T2 dia, T2 sampai dengan 300 degree C, dan juga pressure dia ni P2, ni adalah T1, ni adalah P1, yang ni adalah V1. Ni adalah Q dot heat. Okay, dia suruh cari apa? Area inlet. Ini area inlet mana? Inlet. Ini area dia. Area dia sama dengan 800 cm square. Ni problem. Cm square ni biasa pelajar akan silap. Macam mana nak convertkan dia jadi meter square. Ni biasa masalah. Salah di sini, salah yang lain akan jadi salah. Okey, ni salah contoh dia. Macam mana kita nak selesaikan dia. Ni awak boleh tengoklah pada contoh dalam buku penyelesaian. Contoh penyelesaian pun dah ada. Kita boleh buat assumption. Ini adalah steady state, steady flow process, no change with time. Atau ada potential energy kita abaikan, dan juga kerja pun kita abaikan. Okey. Kemudian ni persamaan ini kena ingat. Kena tulis balik persamaan ni. Persamaan kena tulis. Lepas tu dia punya persamaan akhir je yang kena ni. Kena tahu. Yang ni pun awak kena ingat, kena faham. Ini saya tulis balik. Dan persamaan yang akhir sekali adalah yang ni. Ni. Okey, tengok table ni. Kalau steam table mana, table ASIC, saya pun dah tunjukkan macam mana nak tengok dia punya value dia, nilai dia.
Ya, P1 sama dengan 800 kilopascal, 0.8 megapascal. Ni kalau table ASIC lah, dia tak ada kilopascal, jadi awak kena convert. T1 ni adalah 400. Ni 400. Dan kita tengok P1 800 kilopascal, dia punya specific volume berapa? 0.8429. 8429 meter cube per kilogram. T1 pula 400. Ni pun ni. Nanti tengok H enthalpy pun dah ada di sini. P2 ni pun awak boleh tengok lah. Ini contoh untuk P sama dengan 0.8 megapascal. So, ni persamaan ni macam mana terhasil dia, ini matematik. The mass flow rate, ni rumus-rumus ni kena tahulah. Area dah ada, hal laju dah ada, specific volume dah ada. Kita dapat dia punya m dot. Okey, m dot ni, okey, kita masukkan nilai ni, persamaan ni tadi. Ni adalah entalpi ni. Entalpi ni lah, persamaan ni lah. Entalpi ni adalah H1, ni adalah V1, ni adalah H2, dan ni adalah V2 campur dengan 25 kilojoule per saat, bagi dengan 2.08 kilogram per saat. Ini adalah m dot. Yang ni adalah apa? 25 kilojoule per kilowatt. 25 kilowatt. Ni heat Q. Ini adalah Q2. Q2 diberi. Q2 diberi iaitu ni lah. Okey. So nak cari dia punya volume flow rate dia ni, untuk keluaran dia, dia punya ni adalah ni ataupun Q lah. Di sini V dot, tapi sini adalah Q. Q sama dengan m dot kali dengan V kuasa 2, V2. So dapat dia punya volume flow rate. Okey. Itu saja berkenaan dengan nozzle ataupun diffuser. Ni contohnya, awak boleh buat latihan. Okey, sekian, terima kasih.